Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, minggu ini kita akan pelajari bidang sirah pendidikan Islam tahun 4. Sambungan daripada minggu lepas, sirah juga, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini pelajaran kita adalah sirah. Okey. Kamu buka muka surat 140, buku teks kamu. Kita baca bersama-sama. Lihat dan ingat. Lihat dan ingat. Okey. Tajuk kita hari ini adalah Perjanjian Aqabah Pertama. Minggu lepas dah kita belajar dah Perjanjian Aqabah. Kita dah terang, kamu kena rujuk balik video yang minggu lepas. Hari ini kita sambung Perjanjian Aqabah Pertama. Lepas tu kita akan lihat pula Perjanjian Aqabah kedua. Okey, kita mulakan Perjanjian Aqabah Pertama. Kita baca bersama-sama. Okey. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Pertama, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu 6 perkara. 6 perkara perjanjian setia. Okey, baik. Terus, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut apabila mereka ingin kembali ke Yasrib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair. Okey. Apabila mereka ingin kembali ke Yasrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Okey, baik. Itu perjanjian Aqabah yang pertama. Okey. Mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama? Mengapa? Ada 6 sebab. Kita tengok satu persatu. Pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Ketiga, mengukuhkan sistem kekeluargaan.
Keempat, menjaga keselamatan manusia. Kelima, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Keenam, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Okey. Apa yang kita dapat pelajari daripada tajuk ini, iaitu kukuhkan jati diri. Kita sambung muka surat 141. Baca dan ingat. Perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah kedua pula. Tadi perjanjian Aqabah pertama. Sekarang perjanjian Aqabah kedua. Kita baca bersama-sama. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yasrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk: pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Baik, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan salah satu sebab kepada berlakunya penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Apa yang kita dapat daripada pelajaran hari ini? Perpaduan mengukuhkan kekuatan umat. Perpaduan mengukuhkan kekuatan umat. Jadi kita mesti bersatu padu, barulah kita dapat bergerak dengan baik dalam menyebarkan agama Islam. Okey, baik. Kamu tengok zaman dulu mereka lebih suka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka akan guna membina khemah. Okey, seterusnya muka surat 142. Kita akan sambung ke tajuk ini, kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Apa kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Okey, yang pertama, agama. Kepentingan dari segi agama apa? Okey, dari segi agama, terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Okey. Yang kedua, kepentingannya dari segi nyawa. Apa kepentingan dari segi nyawa? Nyawa terpelihara dan dihargai. Keselamatan manusia terjamin. Kepentingan dari segi akal, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah
Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kepentingan dari segi harta, apa kepentingannya? Menghormati hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Okey. Dari segi maruah pula, kepentingan dari segi maruah apa dia? Maruah manusia dijaga. Menghormati setiap hak individu. Okey, dari segi jadi itulah kepentingannya. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Ustaz harap kamu dapat mendengar dan membaca, boleh rujuk buku teks dan video ini untuk memahami pelajaran kita. Ustaz tunjuk satu-satu tadi bacaan kita tadi, supaya yang tak kurang pandai ataupun kurang menguasai Jawi, kamu boleh tengok satu persatu dan kamu akan pandai bila kamu membaca nanti. Yang dah pandai tu alhamdulillah, cuba fahami apa isi kandungan pelajaran kita hari ini. Ustaz harap semua dapat faham. Kamu akan buat latihan dalam buku aktiviti bahagian sirah nanti. Boleh rujuk nanti Ustaz beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.